Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada kali ini. Kita akan sambung untuk tajuk masih lagi bab 3 kegravitian 3.3 satelit buatan manusia. Okey, standard pembelajaran 3.31 menerangkan bagaimana orbit satu satelit dikekalkan pada ketinggian tertentu dengan menggunakan halaju satelit yang sesuai. 3.32 berkomunikasi untuk menerangkan satelit geopegun dan bukan geopegun. 3.33 mengkonsepsikan halaju lepas dan 3.34 menyelesaikan masalah yang melibatkan halaju lepas V bagi roket dari permukaan bumi, bulan dan Marikh dan juga matahari. Orbit satelit. Okay, satelit adalah sebarang objek yang bergerak mengelilingi objek lain. Ia wujud secara semula jadi, contoh bulan dan juga buatan manusia. Okay, pada masa sekarang ni, banyak negara mempunyai satelit buatan sendiri yang banyak ataupun pelbagai kegunaan dia. Jadi ada beberapa jenis orbit untuk menempatkan satelit. Okey, pertama ialah geosinkronos, iaitu orbit yang mengalami kedudukan yang sama di atas permukaan bumi. Okey, satelit geopegun kita tempatkan di khatulistiwa dan berada pada kedudukan yang sama dengan tempoh kitaran bumi. Okey, ini biasanya digunakan untuk satelit komunikasi. Okey, contoh satelit miasat lah. Berada pada ketinggian yang tinggi iaitu 35,786 km. Okey. Yang kedua, jenis orbit dia ialah orbit kutub. Di mana satelit akan bergerak dalam orbit yang melalui kedua-dua kutub bumi. Dan yang ini sesuai untuk satelit kaji cuaca lah. Yang ketiga, yang ini orbit yang rendah. Dia hanya berada pada ketinggian lebih kurang 200 hinggalah 1,200 km. Okey, biasanya stesen angkasa antarabangsa lah, ISS, International Space Station, yang ada ataupun berada pada ketinggian 408 km sahaja. Jadi antara kuantiti penting untuk orbit satelit adalah yang pertama ialah tempoh. Okay. Yang kedua adalah altitude ataupun ketinggian dia daripada permukaan bumi. Dan yang ketiga ialah kecondongan orbit. So ini adalah 3 kuantiti penting untuk orbit satelit itu mengorbit. Ini adalah gambar rajah jenis-jenis orbit satelit yang kita baru bincangkan tadi. Anda boleh tengoklah kedudukan geostationary ini paling tinggi berbanding dengan yang lain-lain. Okay, ISS tadi contoh yang ketiga orbit kutub, dia berada kedudukan yang paling rendah. Okay, anda boleh tengok contohlah. Okey, bagi menentukan laju linear satelit, kita akan menggunakan rumus daya memusat dan hukum kegravitian semester Newton yang kamu telah pelajari sebelum ni lah. Jadi formula dia daya graviti F G M besar M kecil bagi R kuasa 2. Ini daya graviti antara satelit dengan bumi. Okey, daya memusat kita dah tahu rumus dia ialah F sama dengan mv kuasa 2 bagi R. Jadi daya memusat ni adalah sama dengan daya graviti. Kita samakan persamaannya. Kita susun aturkan persamaannya untuk V.
Dan kita dapatlah V sama juga dengan punca kuasa G M besar bahagi dengan R. Ya, di mana V ini dia bergantung kepada jejari bumi. Ya. Dan GM ya, adalah nilai malar. Ya. Jadi simbol ni anda boleh tengok kat tepi ni lah. Ya. Sebenarnya anda dah tahu pun. Ya. M besar ialah jisim bumi. M kecil jisim satelit. Ya. R kecil jejari orbit satelit. Ya. V kecil laju linear satelit. Dan T besar ialah tempoh orbit. Ya. Okey, pada ketinggian ya, H ya, di mana daripada permukaan bumi hinggalah ketinggian H ya, di mana kita ataupun di mana satelit itu berada ya. Jadi kita boleh tulis ya, jejari dia ialah R kecil sama dengan R besar jejari bumi tambah dengan kedudukan ataupun ketinggian ya, ataupun altitude ya, satelit tersebut ya. Jadi R besar ni jejari bumi lah. Jadi laju linear satelit tadi kita dah tengok. Kita dapat V sama juga punca kuasa GM bahagi R besar jejari bumi tambah dengan altitude ataupun ketinggian H. So ini formula yang kita nak gunalah. Jadi kelajuan linear satelit ni dia merupakan syarat lah untuk satelit tersebut kekal mengorbit pada ketinggian tertentu ya, bagi dia mengelilingi bumi dengan jejari orbit R kecil ya. Ini contoh pengiraan dia ya. Satu satelit dihantar berhampiran dengan permukaan bumi. Dia mempunyai kelajuan ya, dan mengorbit bumi. Okay, hitungkan kelajuan satelit dan tempoh untuk satu pusingan lengkap satelit tersebut mengelilingi bumi. Okay, kita tahu ya, ni adalah nilai yang biasa kita tengok ya, kita dah belajar pada bab 3.1 ya, iaitu jisim bumi 5.97 kali 10 kuasa 24 kilogram. Okay, jejari bumi 6.37 kali 10 kuasa 6 meter. Okay, G ialah pemalar kegravitian ya. 6.67 kali 10 negatif 11 Newton meter persegi per kilogram per kilogram. Okay, soalan nak tengok nilai V ya. Jadi kita gunakan rumus laju linear tadi ya. Masukkan nilai. Okay, jawapannya ialah 7.9 kali 10 kuasa 3 meter per saat. Ini adalah kelajuan untuk satelit ini kekal ya, berada di angkasa ya. Okey, soalan yang kedua pula masih lagi sub soalan tadi ya, tapi bahagian kedua ya. Jadi dia nak ya tempoh. Okey. Dan kita telah kira nilai laju dia ialah 7.9 kali 10 kuasa 3 meter per saat. Okay, soalan seterusnya tadi ya adalah dia nak tempoh bagi pusingan lengkap dia mengelilingi bumi. Okay, yang ni kita gunakan rumus ya. V sama dengan 2 pi R bahagi dengan T. Ya. Okay, kita masukkan nilai laju tadi kita dah kira. Okay, nilai ni ya 2 kali dengan pi kali dengan jejari ya. Jejari bumi lah ya, 6.37 kali 10 kuasa 6 bahagi dengan tempoh ya. So kita akan kira ya, tempoh ni kita dapat 5063.75 saat. Okay, ini adalah tempoh untuk ya satelit itu ya lengkap ya putaran dia mengelilingi bumi. Okey. Okey, hal laju orbit satelit. Okay, anda boleh tengok gambar rajah ni ya pada kedudukan A, kedudukan B dan kedudukan C. Okey, jadi kalau anda tengok A, B, C ni ya, dia tak lepas ya, kita lancarkan dia dan dia jatuh balik ke bumi. Okey, untuk D, E dan F dia melepasilah ya. Melepasi daripada bumi kita ya. Jadi anda boleh tengok gambar rajah ni ya. Okey.
Dalam orbit membulat yang stabil, ya, kita gunakan rumus tadi, ya, iaitu kira laju linear dia, ya, V sama dengan punca kuasa Gm/r. Jadi kalau laju linear dia cukup besar untuk satelit itu bergerak dalam orbit mengelilingi bumi, ya, maka pecutan memusat satelit sama dengan pecutan graviti, ya. Tapi ya, jika laju linear satelit itu menjadi kurang daripada yang sepatutnya, satelit itu akan jatuh ke orbit yang lebih rendah dan terus-terusnya membusarlah, jatuh ke bumi lah sehingga masuk balik atmosfera, ya. Ini adalah kedudukan bagi A, B dan C, ya. Lintasan bagi A, B dan C. Okay, gerakan satelit dalam atmosfera dengan laju linear yang tinggi, dia dapat melawan rintangan udara, ya, tetapi akan menjana haba pula, ya, dan boleh menyebabkan satelit itu terbakar. Jadi kena laju yang sesuai lah, ya. Tak boleh rendah sangat, tak boleh tinggi sangat, ya. So ini adalah hal laju bagi orbit satelit, ya. Okey, satelit geopegun dan bukan geopegun. Ya, kita tengok dia punya ciri-ciri dia. Okey, bagi satelit geopegun, dia bergerak mengelilingi bumi pada ketinggian tertentu. Ya, dia berada dalam suatu orbit khas, ya, kita namakan dia sebagai orbit bumi geopegun. Dia bergerak mengelilingi bumi dalam arah yang sama dengan arah putaran bumi pada paksinya, di mana tempohnya ialah 24 jam sama dengan tempoh putaran bumi dan sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama di permukaan bumi. Ini satelit geopegun yang kita nampak macam tak bergerak, ya kan? Okay. Satelit bukan geopegun pula, satelit yang bergerak mengelilingi bumi dengan ketinggian orbit yang berubah-ubah. Biasanya berada dalam orbit yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada orbit bumi geopegun. Mempunyai tempoh orbit yang lebih pendek ataupun lebih panjang daripada 24 jam bergantung kepada di mana dia berada lah, lebih rendah ataupun lebih tinggi. Dan dia berada di atas kedudukan geografi yang berubah-ubah lah, ya, daripada permukaan bumi. Itu adalah satelit bukan geopegun, ya. Okay, secara ringkasnya kita boleh tulis persamaan dia dan juga perbezaan dia, ya. Jadi persamaan dia, ya, kedua-duanya mengorbit mengelilingi bumi. Okay, menggunakan persamaan laju linear V sama dengan punca kuasa Gm/r untuk kita cari nilai dia. Dan nilai tempoh dia pun sama, iaitu punca kuasa 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bagi dengan Gm. Okay, ini adalah persamaan dia lah, ya. Jadi perbezaan dia, okay, tadi pun kita dah tengok ciri dia, kita dah nampak perbezaan dia lah, ya, dari segi arah gerakan. Kalau geopegun, dia sama dengan arah putaran bumi. Kalau bukan geopegun, ya, dia tidak perlu samalah dengan arah putaran bumi, ya. Kalau untuk tempoh, ya, yang kedua, ya, ciri yang kedua, satelit geopegun, tempoh dia 24 jam sama dengan bumi. Kalau bukan geopegun, ya, tempoh dia lebih pendek ataupun lebih panjang daripada 24 jam tadi. Okey, kedudukan di muka bumi, ya, kalau geopegun berada di atas tempat yang sama di muka bumi. Ya, kalau kita nampak dia kat kanan lah dia duduk, kan? Okey. Begitulah sebaliknya, ya. Okay, kalau bukan geopegun, dia berada di tempat di atas tempat yang berubah-ubah lah, ya, di muka bumi ni, ya. Okey, untuk satelit geopegun, fungsi dia biasanya untuk communicate, ya, komunikasi, ya. Dan untuk bukan geopegun, ya, dia adalah kegunaan dia untuk pengimejan, ya, GPS ni, ya, bumi, ya, GPS tadi, dan juga kaji cuaca. Okey, contoh satelit geopegun, Miasat. Okey, bukan geopegun ni banyaklah, ya, Tionsat, Razatsat, Pipit, ya, ISS, ya.
Okey, had laju lepas. Okey, had laju lepas ni dicapai apabila tenaga kinetik minimum yang diperlukan oleh objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti dan terus terlepas ke angkasa lepas lah. Kalau tidak, macam tadilah, kita lepaskan dia dan dia memusar jatuh balik ke bumi. Jadi had laju lepas ni akan tercapai apabila tenaga kinetik minimum yang dibekalkan kepada objek ni cukuplah untuk mengatasi tenaga keupayaan graviti ni. Jadi had laju lepas sesuatu objek ni dia bergantung pada apa? Pertama, jisim bumi iaitu M besar, simbol dia. Kedua, jarak iaitu R, jarak objek daripada pusat bumi. Daripada tengah bumi, pusat bumi hinggalah kedudukan dia lah. Dan ingat, had laju lepas ni dia tidak bergantung kepada jisim dia sendiri. Jisim objek itu sendiri iaitu M kecil. Yang kita lepaskan ke angkasa lepas seperti satelit lah. So itu adalah berkenaan had laju lepas. Okey, kita nak tengok apa formula dia. So had laju lepas ni dia perlukan tenaga kinetik minimum tambah tenaga keupayaan, sebab tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik ni arah dia tak sama. Tenaga keupayaan ke bawah, kinetik sebab dia nak bergerak ke atas. So dia dah bertentangan. Okey, so kita susun balik. Kita dapat V kuasa 2 sama dengan 2 GM per R. Maka V had laju lepas ni kita dapat punca kuasa 2 GM bagi R. Ini adalah rumus untuk kita gunakan bagi kiraan had laju lepas. Okay, contoh, sebuah planet mempunyai saiz yang sama dengan bumi. Tetapi jisim dia adalah setengah jisim bumi. Okay? Walaupun saiz dia sama tapi jisim dia kurang. Berapakah laju minimum yang diperlukan bagi kapal angkasa ni melepasi daripada planet tersebut? Okey, kita gunakan rumus had laju lepas lah. V sama dengan punca kuasa 2 GM bagi R. Okay, kita masukkan nilai yang ada. Nilai 2 ni memang dah ada lah. Kali dengan pemala kegravitian 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. Kali dengan jisim bumi 5.97 kali 10 kuasa 24. Dan nilai jejari dia. 6.37 kali 10 kuasa 6. So, bila kita kira, kita dapatlah nilai had laju dia 1.12 kali 10 kuasa 4 meter per saat. Okay. Kalau kamu tengok dalam rumus ni, memang kita tak masuk pun nilai jisim kapal angkasa tersebut lah. Yang ada adalah jisim bumi sahaja. So, inilah nilai had laju lepas yang diperlukan untuk dia berlepas ke angkasa lah, melepasi daripada daya tarikan graviti planet tersebut. Okey, manfaat dan implikasi had laju lepas. Okey, apa faedah dia? Jadi kenapa kat bumi ni lapisan atmosfera kita berada berdekatan dengan kita, dia tak terlepas pun ke angkasa. Jadi had laju lepas dari bumi yang tinggi iaitu 11,200 meter per saat. Jadi molekul-molekul dalam atmosfera ni dia bergerak dengan laju linear purata lebih kurang 500 meter per saat. Jauh lebih kecil daripada had laju lepas daripada bumi, iaitu nak lepas ke angkasa. Jadi sebab itu dia still berada di sekitar bumi kita secara rawak dan tak terlepas daripada bumi lah dan meresak ke angkasa lepas. Sebab itulah, sebab kita ada had laju lepas. Had laju lepas daripada bumi tinggi 11,200. Roket, satelit yang nak dilancarkan mesti nilai yang ni lah. Sedangkan molekul udara tu kurang. Okay, itulah sebabnya dia berada di sekitar bumi kita dan tidak terlepas ke angkasa lah. Okay, kenapa kapal terbang tidak terlepas daripada bumi yang terbang di angkasa tu lah sebab kita tahu laju linear dia juga masih rendah lah berbanding had laju lepas daripada bumi. Kapal terbang kalau kapal terbang yang bawa penumpang ni komersial ni, dia terbang laju linear dia lebih kurang 250 meter per saat, lagi kecil daripada
atmosfera tadi ya. Jadi jet pejuang pun ya dia boleh capai sehingga 2200 je ya. Ini pun masih lagi kecil dengan laju lepas bumi. Jadi tak ada masalah, jet ke kapal terbang pun dia takkan terlepas ke angkasa ya. Sebab masih lagi rendah laju linear dia berbanding dengan laju lepas bumi ya. Okey, bagaimana roket boleh mencapai laju lepas dari bumi dan seterusnya menghantar kapal angkasa ke angkasa lepas. Okey. Perancangan roket kita perlukan kuantiti bahan api yang sangat besar. Dia bawa sendiri bahan api dan juga bekalan udara dia ya. Pembakaran bahan api perlu menghasilkan kuasa rejam yang tinggi supaya roket itu mencapai laju lepas daripada bumi dan seterusnya dia bolehlah ya menghantar kapal angkasa ke angkasa lepas. Mana nilai laju lepas dia tinggilah ya, lebih tinggi daripada nilai dia laju lepas dia lebih kurang ya 11,200 ya, iaitu laju lepas minimum ya daripada bumi. Barulah boleh lepas ke angkasa. Okey. Jadi ini adalah antara ya implikasi laju lepas. Okey, terima kasih kerana sudi menonton ya. Cikgu harap video penerangan pada hari ini ya dapat membantu kefahaman kamu dalam memahami tajuk kita pada kali ini ya, iaitu tentang satelit buatan manusia 3.3 ya. Dan jika kamu ada masalah, kamu boleh tengok lagi video ni berulang kali supaya kefahaman kamu meningkat ya. Dan sebagai tanda sokongan ya kepada cikgu ya, tekanlah butang like ya, butang notification dan subscribe ya bagi yang masih lagi belum berbuat demikian ya. Dan kamu boleh tulis komen yang membina supaya cikgu dapat pertingkatkan lagi ya penghasilan video-video yang berkualiti. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Everything changes.